Okey, so Assalamualaikum. So kita mulalah kelas kita pada hari ini. Ni minggu terakhir, lepas tu minggu depan kamu dah cuti seminggu. Tahu kan cuti kan? So kamu akan menyambut Aidiladha di rumah lagi lah kan? Tak boleh balik kampung, tak boleh pergi menziarah mana-mana. Okey. So kita teruskan dulu kelas kita pada minggu ini. Okey. So baru ni cikgu dah ajar kamu dah masuk kepada bab yang ketiga, betul? Kod arahan. Okey, bukan minggu lepas, hari apa? Hari Selasa lah, hari Selasa. Apa yang kamu dah belajar pada hari Selasa? Jannah. Jannah ada tak Jannah? Boleh Ada. okey. So apa yang cikgu dah ajar pada hari Selasa? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu paling ingat? Apa yang cikgu dah ajar? Bagi tahu sikit je tak apa. Cepat Jannah, cikgu tunggu jawapan kamu. Boleh tengok nota balik ke apa ke, cepat sikit. Apa tajuk dia Jannah? Masuk tak kelas hari tu, hari Selasa? Yang lain pun kena sedia nota buku depan kamu sebab cikgu akan tanya bila-bila masa je. Kan? Tak mau kelas ni cikgu je bercakap dan kamu pun dengar je dan tak ada catat apa-apa. Nanti tak faham pula. Okey. Cepat Jannah. Selagi Jannah tak jawab, kita takkan mula kelas ni. Cepat Jannah, semua orang tunggu kamu. Apa yang kita dah belajar pada hari Selasa lepas? Cepat Jannah, kamu catat ke tak? Tak ada respon, cikgu kira tak hadir ni walaupun kamu duduk dalam kelas ni. Okey, yang lain lah cuk panggil Ain Humaira. Ain Humaira ada kan? Ain Humaira. Ain Humaira tak ada eh? Tak menyahut pun? Tak ada. Okey, tak ada. Kita panggil Humaira lagi seorang ni. Humaira Hafiz ni. Sarah Humaira. Kan? Sarah Humaira ada. Ya, ada. Okey. Apa yang kamu belajar minggu baru ni? Baru Selasa. Cikgu ajar tajuk apa? Apa nama subtopik yang kita dah pelajari tu? Kearahan. Kod arahan tu tajuk utama. Okey, cikgu dah masuk bahagian pertama, apa dia? Sekitaran kearahan. Persekitaran kod arahan. Okey, so dalam persekitaran kod arahan baru ni, kita ada pelajari ataupun kita dah lihat ada banyak jenis bahasa pengatur caraan, betul? Betul Betul. tak? Okey, betul. Nuruddin kata betul. Okey. Apa contoh bahasa pengatur caraan yang paling kamu ingat? Bagi satu je. Siapa nak bagi jawapan? Nuruddin boleh bagi? Contoh bahasa pengatur caraan. Apa dia? Ruby, Ruby. Ingat sebab nama orang kan. Okey, betul. Python, Java, Python. Okey, Java. C dan JavaScript. C++. C++. Okey, apa lagi? Ada lagi? JavaScript. JavaScript. Ada lagi nak bagi? Itu yang top 5 lah, betul. Itu yang paling utama lah yang kamu boleh tengok lah 5 top 5 tu. Okey, so kita ada banyak lagi kan bahasa pengatur caraan ni.
Tak terkira banyak jumlah dia. Okey. So itu yang kamu belajar bahasa pengatur caraan. Lepas tu okey, kalau dalam ASK tingkatan 2 kamu akan guna yang mana satu bahasa pengatur caraan? Boleh sebutkan. Syahriza, mana Syahriza? Syahriza diam je. Ada. Ada. Okey, apa dia yang kita akan guna dalam form 2 ni, Syahriza? Kita akan guna bahasa pengatur caraan yang mana satu? Cepat-cepat jawab. Syahriza, cepat jawab. Cepat Syahriza. Antara 5 top 5 tadi, kawan kamu dah sebut dah tu. So, yang mana satu yang kita akan guna untuk ASK? Syahriza tak dapat jawab. Okey, Iwani. Iwani, boleh tolong jawab? Dan left terus meeting. Cikgu panggil je nama Iwani terus dia left. Farhana Izzati. Farhana Izzati. Java. Java, salah tu. Java tu punya payah nak pakai. Yang tu kamu belajar kalau kamu masuk UU University yang tu ambil sains komputer baru kamu belajar. Salah, bukan Java. Siapa nak jawab? Saya. Ya, apa dia Python. Nurudin? Python, ya. Bagus, betul. So, dalam ASK tingkatan 2 ni, kamu akan belajar satu jenis sahaja bahasa pengatur caraan, iaitu Python. Kita akan belajar coding untuk Python, okey? Yang lain tu tak akan belajar lah sebab dia dah susah untuk digunakan. Dia lagi complicated. Python dia sangat mudah. Cuma kamu kena ingatlah jenis-jenis data dan sebagainya, okey? So itu pasal pasal pengatur caraan yang kita akan pelajari. Okey. So hari ni cikgu akan teruskan. Kita akan masuk kepada kita nak kenal jenis-jenis data. Sebab kalau kamu tak kenal jenis-jenis data dalam pengatur caraan ni, nanti kamu tak boleh nak tulis pengatur caraan dengan betul lah. Tak boleh nak buat programming. So kita akan tengok apakah jenis-jenis data. So cikgu akan tunjuk slide dulu. Okey, sekejap lah. Okey, boleh nampak. Boleh nampak tak? Nampak? Boleh. Okey, dekat atas ni macam biasa ada kod, nampak? Nampak jelas tak kod dia? Nampak. Kelas, nampak, okey. 14647. 14647. Okey, sekejap lagi lah nanti cikgu suruh kamu masuk kelas point. Okey, so hari ni tajuknya adalah 3.1.1. Baru ni kita dah masuk sebenarnya 3.1 itu yang besar dia, iaitu persekitaran kod arahan. Okey, di bawah persekitaran kod arahan kita ada pula ni lah dia punya anak dia, anak cucu dia. Jenis data dalam segmen kod. Okey. Jenis data digunakan semasa pengisytiharan suatu pemboleh ubah untuk membenarkan atau cara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah tersebut dalam storan ingatan dengan berkesan. Okey, dia macam ni lah ringkasan dia. Okey, bila kamu nak type coding dalam Python nanti, sebab nanti kita akan guna Python kan. So, bila kamu nak type dia punya code, kamu tak boleh type sesuka hati kamu sebab macam cikgu kata baru ni lah, komputer dia tak faham bahasa BM, dia bahasa Melayu, bahasa Arab ke dia tak faham. So, dia kena faham bahasa yang dah ditetapkan lah istilah dia. So itulah yang dipanggil sebagai jenis-jenis data lah yang kamu akan guna masa kamu nak isytiharkan pemboleh ubah. Contohlah kalau kamu nak buat program pasal harga. So harga tu pemboleh ubah dia, tapi jenis data dia akan ada lah. Mungkin harga biasanya dalam RM kan. RM kadang-kadang dia ada sen. So nanti kita akan guna jenis data yang sesuai lah. Maksudnya tak boleh sesuka hati kamu letak sebarangan. Sebab nanti komputer dia tak boleh nak baca. Bila tak boleh nak baca dia keluarlah error lah. Selalu kamu tengok atau dengar. Bila buat programming ni kalau silap sikit je
dia akan keluar error. So kamu punya program tak boleh berjalan. Okay. So itulah pentingnya jenis data yang betul. Okay. Sekarang aktiviti 1 ni cikgu nak ni just nak tanya dululah, berapakah jenis data terbahagi kepada 3? Sorry alamak, cikgu tersebutlah pula kantoi. Okey, tak payah jawab dah lah. Okey. Tak payahlah sebab masa pun sebenarnya lah, dah nanti tak sempat kan. So cikgu terus je lah, tak payah jawab lah ni. Okey. Jenis data terbahagi kepada sebenarnya ada 3. 3 bahagian utama. Okey. So hari ni kita akan lihatlah apakah 3 bahagian utama jenis-jenis data. Okey, ni tak payah jawab. Okey. Jenis data yang pertama. Ni nanti semua kena salin ni dalam buku. Cikgu dah tolong ringkaskan. Kalau kamu baca dalam buku teks, dia punya penerangan dia terlalu detail kan, terlalu panjang. So cikgu dah tolong ringkaskan untuk kamu lah. Okey, jenis data yang pertama, okey, nama dia adalah jenis nombor. Apa-apa data yang bernombor lah. Okey, yang pertama adalah nombor. Okey, jenis data nombor ni dia terbahagi pula kepada 2. Macam maths lah kamu belajar kan. Dia ada nombor bulat. Yang pertama dipanggil nombor bulat ataupun integer. Integer lah contoh dia negatif 80, 650 ataupun kosong. Kosong pun termasuk. Dia dikira sebagai integer. Sama juga kalau nombor yang ada negatif. So itu juga adalah kategori nombor integer. Okey. Nombor yang kedua adalah dipanggil nombor perpuluhan. Kalau dalam istilah pengaturcaraan kita panggil dia sebagai double. Ni dia punya nama dia tahu. So kamu tak boleh tukar-tukar lah. Maksudnya kalau nombor bulat mesti ingat istilah dia adalah integer ataupun kadang-kadang dia hanya eja int. Bila type coding kita hanya letak int sahaja. Okey, untuk nombor perpuluhan pula dia dipanggil sebagai double. Double lah nombor perpuluhan. Okey, contoh nombor perpuluhan. Ni contoh dia 0.09, negatif pun boleh kan, negatif 1.35 ataupun 40.3 lah. Apa-apalah nombor perpuluhan. Ada yang tak tahu nombor perpuluhan? Ada tak yang tak tahu nombor perpuluhan tu apa? Sama je macam kamu belajar dalam maths, betul tak? Okey, cikgu nak tanya, nombor perpuluhan adakah ditetapkan berapa perpuluhan sahaja? Titik perpuluhan kamu belajar kan? Titik Ya, perpuluhan. Kamu tahu kan apa dia titik perpuluhan, betul? betul. So sama dalam math jugalah, maksudnya bila kamu type untuk pengaturcaraan nanti pun akan melibatkan nombor perpuluhan yang ada pelbagai titik perpuluhan. Ada yang 1 sahaja, ada yang 8, banyak pun ada. Okey. So itu adalah jenis data yang pertama. Okey, tolong ingat ya, jenis data pertama nombor. Nombor ada 2 lah, integer dengan double. Okey, kemudian data yang kedua adalah teks. Jenis data yang kedua dia terbahagi kepada teks. Okey. Teks pun ada 2 jenis, iaitu yang pertama adalah aksara. Okey, aksara dia punya singkatan kalau dalam pengaturcaraan kita akan guna char. CHAR. Okey, kamu tahu tak char tu sebenarnya nama penuh dia apa? Siapa boleh bagi kat cikgu? Sebenarnya dia singkatkan je char tu. Sebenarnya dia daripada perkataan apa bahasa Inggeris? Karakter. Karakter, bagus. Ya, sebenarnya dia adalah daripada perkataan TER kan? Karakter. Okey. Okey, aksara. Okey, aksara ni kalau ikut dalam kamu punya keyboard kan, kalau kamu tengok kan, dia ada pelbagai. Kita masa form 1 kod ASCII cikgu rasa kita dah ada belajar. Aksara ni maksudnya menggabungkan semualah, huruf pun boleh, nombor pun boleh dan juga simbol-simbol khas. Yang hashtag, alias, peratus ataupun dan, itu semua dipanggil simbol khas. So semua tu adalah aksara. Okey, kemudian untuk tag lagi kita ada lagi iaitu dipanggil rentetan. Rentetan ataupun istilah dia adalah string. Kamu jangan type rentetan nanti dalam coding, kita hanya type string sahajalah. Okey, so string ni adalah gabungan aksara-aksara tadi. Maksudnya dia dah membentuk satu perkataan. Contoh dia apa? Malaysia. Dalam Malaysia pun kamu tengok ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian Borneo pun digabungkanlah huruf besar, huruf kecil, sekolah. Ataupun kalau kita gabungkan dengan simbol dengan simbol pun boleh. Contoh cikgu nak type N, A, alias kan, lepas tu M dengan huruf
alias lagi satu. So ini pun dipanggil sebagai string. Faham ya beza dia? Boleh beza tak aksara dengan string? Boleh tak? Ada yang tak nampak beza? Kamu kena tahu bezakan lah sebab kalau kamu tak dapat bezakan jenis-jenis data ni nanti kamu tak boleh nak buat dengan betul lah untuk pengatur caraan. Okey. So tag ada dua. Okey, tolong ingatlah yang tu. Okey, kemudian nilai logik. Ni sebenarnya huruf K ya. Tu bahasa Inggeris tu C. Okey. Nilai logik ataupun istilah dia adalah boolean. Pernah dengar perkataan boolean? Tak. Tak. Yang lain ada tak pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Tak. Tak juga. So bertuahlah kamu belajar ASK, so kamu boleh boleh belajar perkataan baru hari ni iaitu boolean. Boolean tu bukan nak ejek orang bu macam tu tak, tapi dia adalah memang istilah untuk nilai logik. Okey, nilai logik kalau dalam bahasa pengatur caraan lah, dia adalah mewakili kenyataan untuk benar ataupun palsu. Tapi benar kita tak boleh lah type benar kan dalam komputer. Dia takkan faham kalau kamu type benar. So, dalam komputer dia akan dipaparkan sebagai true lah. Bahasa Inggeris dia. So, true. Okay, dia guna true lah. Okay, kalau palsu pula. Kalau pernyataan tu palsu, nanti komputer dia akan paparkan sebagai false. So, tu adalah jenis-jenis data. Okay, tolong ingat lah 3 jenis data ni. Okay. Kemudian, sekarang cikgu akan cerita secara detail sikit lah jenis-jenis data tadi. Yang pertama, integer. Okey, tadi kamu dah tengok dah, integer terdiri daripada nombor yang bukan pecahan. Nombor bulat lah kan, integer. So, bukan pecahan dan juga bukan titik perpuluhan. Juga dikenali sebagai nombor bulat. Memang kita biasa panggil dia nombor bulat lah. Kalau BI dia whole number. Okey, terdiri daripada nombor positif, sifar dan juga nombor negatif. Macam tadi contoh cikgu bagilah negatif 80. Bolehlah ataupun negatif 5. Kosong pun dikira sebagai integer lah ataupun nombor-nombor positif yang biasalah yang kamu selalu jumpa. So ni adalah contoh data integer. Kemudian double. Okey. Nombor yang mengandungi bahagian pecahan iaitu nombor perpuluhan. Sebenarnya perpuluhan ni dia datang daripada mana? Dia datang daripada pecahan, betul tak? Contoh kalau cikgu bahagi 5 bahagi 2. Berapa nilai dia kalau 5 bahagi 2? Siapa tahu? RM5 kamu nak bagi 2 orang. So berapa dapat? 2.5. 2.5 betul. So 5/2 ni sebenarnya 2.5 tu dia berasal daripada nombor pecahan lah, betul tak? So that's why dia akan jadi nombor perpuluhan. Okay. So yang kedua. Okay, dalam Python sebab nanti kita akan guna coding untuk Python ya, bahasa pengatur caraan Python. Okay, Python dia tidak menyokong double tetapi menggunakan jenis data float. Ni adalah perbezaan nantilah. Bahasa pengatur caraan kebanyakannya lah secara umum memang dia panggil, kalau nombor perpuluhan ni dipanggil istilah dia double, okey. Tapi dalam Python kita tak akan guna istilah double. Kita ada istilah yang khas lagi iaitu float. Dalam Python nanti kalau kamu cubalah nak type double memang dia takkan faham. So kita kena type sebagai float lah nanti ya. Ni adalah kita punya coding nanti. Okey. So perbezaan, ni cikgu bagi tahu sikit lah perbezaan antara double dengan float ialah, okey, double. Kalau dalam bahasa pengatur caraan lain, contoh Java ke C++ kan, dia guna double lah. So double ni dia menggunakan memori sebanyak 64 bit, iaitu ketepatan sehingga 16 titik perpuluhan. Maksudnya kalau dalam pengatur caraan Java, C++ ataupun Ruby yang kamu bagi tahu tadi, dia boleh menyokong sehingga 16 titik perpuluhan. Banyak tu, betul tak? Sebab tu bila banyak titik perpuluhan, maka dia punya memori dia akan guna sebanyak 64 bit. Maknanya besarlah storan dia, saiz dia untuk simpan. Contoh 16 perpuluhan macam 0.181818 panjang lah kan, sampai 16 lah titik perpuluhan. Okey, manakala untuk float. Untuk float yang kita akan guna dalam Python nanti, dia hanya menggunakan 32
bit sahaja. Maksudnya dia kurang sikit lah dia punya setoran dia dan ketepatan dia sehingga 8 titik perpuluhan sahaja. Maksudnya hanya boleh tulis 8 lah. 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sahaja boleh. Dia tak boleh macam tadi sampai 16. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh ya? Setakat ini boleh faham ah? Okey. Boleh. Tu perbezaan lah antara jenis double dan juga float. Okey. Kemudian, nampak tak tu? Cik padam sikit lah. Cik padam cik conteng tadi. Okey, kemudian yang seterusnya, dalam Python nanti kita akan guna satu fungsi ataupun fungsi tu macam kita punya kod lah. Nanti kita akan tarik dia segmen kod dia. Okey, kita akan guna fungsi round. Round lepas tu ada bracket macam ni untuk membundarkan nilai float kita nanti. So nanti cikgu akan ajarlah semua ni macam mana cara nak guna round ni untuk bundarkan perpuluhan. Okey, so nanti kamu akan pelajari. Okey. Okey, sekarang ni jenis data. Untuk yang nombor 3, karakter. Tadi kan kita tengok karakter ataupun aksara lah. Okey, jenis data untuk mewakili aksara. Okey, aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan juga simbol lah. Tadi cikgu dah terang dah lah. Kamu boleh tengok kat keyboard kamu kan. Ada angka, abjad dan juga simbol. Okay, sekarang cikgu ada soalan ni. Aktiviti untuk kamu. Kamu boleh masuk dulu kelas kod. Kelas kod ni, kelas point ni. Boleh scan. Nampak kan QR code? Boleh scan ataupun kamu type URL tu. URL. Tak Ni kat mana? ada. Dekat phone kamu, dekat jangan Google Meet jangan tutup. Kamu terus klik butang menu utama kan dekat phone kamu. Kamu pergi kat Google Chrome ke. Dalam phone ada tak internet? Ya, ada. Google Chrome ataupun internet ikut phone masing-masing kan. Type je classpoint.app lepas tu masuk kod dia. 14 647. Faham. Okey, masuk nama kamu Nuruddin. Okey, satu dah join dah Nur Ain Humaira. Cepat sikit cikgu tunggu semua masuk barulah seronok nak jawab soalan ni. Kalau seorang dua je tak best. Plus point. Kalau ada scanner tu kamu scan je Nuruddin. Scan phone kamu tu. Terus dia masuk. Baru 2 orang. Yang tak join ni dikira memang dia ada dalam ni tapi dia hanya pasif je. Diam je jadi apa? Jadi pengguna misteri. Kan? So kena join. Cepat sikit Nuruddin mana? Tak masuk lagi. Boleh tak Nuruddin? Mana Nuruddin tak masuk lagi? Sat. Boleh tak? Okey, dah ada dah Nuruddin Syariza. Okey, so dah ada 8 ya. Okey, so kita mula dululah. Okey. So soalan dia senang je cikgu nak tanya satu je soalan dia. Berapakah jumlah aksara yang terdapat pada keyboard kita? Ni semua kamu dah ada pernah belajar sebenarnya dalam form 1 masa kod ASCII. So ada berapa banyak jumlah aksara pada keyboard? Cuba kalau kamu bilang rasanya tak dapat nak bilang betul ni. Okay, cuba jawab. Okay, kita start dengan kamu type je apa nilai yang kamu rasa dalam tu. Ada berapa banyak? Termasuk semualah huruf kecil, huruf besar,
nombor, simbol-simbol khas. Apa? Berapa banyak dalam tu? Okay, masa berjalan cikgu set 1 minit je ni. So ada lagi 30 saat. Cepat jawab. Bagi 4 saat. Okay, habis dah masa. 2 je yang menjawab. Okay. Ni jawapan yang diterima lah. Ada 2 je jawapan. 63 dengan 158. So, kedua-duanya adalah salah. Dua-duanya salah. Ni main hentam je ke? Okay, main hantam je nampaknya. Okay, mungkin kamu tak ingat dah ni. Okay, dalam, yang ni kena ingat sebab nanti naik form 3 nanti mungkin kamu akan belajar lagi pasal aksara-aksara. So, kalau cikgu form 3 tanya nanti, kamu kena jawab dengan betul lah. Jangan kata nanti, oh tak pernah belajar. Okay, jumlah aksara dalam keyboard kita ada 256. Ni jumlah dia. Kalau kamu try nak bilang sekarang memang tak sempat lah, memang takkan betul lah. So ini adalah jumlah aksara yang terdapat dalam keyboard kita. Tak kira lah dekat phone ke, dekat laptop ke sama je. Okay? So kena ingat nilai dia. Okay. Okay, seterusnya, Python tidak menyokong jenis data char. Ni satu lagi beza lah dalam Python. Kalau bahasa pengatur char yang lain macam C++ ke Java ke dan sebagainya, dia menyokong jenis data char ni. Tetapi dalam Python, kita takkan type sebagai char. Kita akan guna perkataan string. So ni lah yang kita akan guna dalam Python. Okay, so nampaklah Python ni dia ada special sikit. Dia lain sikit daripada orang lain. Okay. So, itu adalah satu lagi yang kamu kena ingat selain tadilah float tadi kan. Okey. Kemudian, string. Tadi cikgu dah terangkan. String sebenarnya adalah gabungan aksara dan membentuk satu perkataan. So, tu dipanggil string lah. Okey. String terdiri daripada urutan aksara-aksara yang berjujukan membentuk satu rentetan. Dipanggil string. Tu adalah perkataan lah tu. Okey. Okay, seterusnya kita tengok dengan lebih jelas lagi string. Okay, nilai string perlu diletakkan simbol. Okay, bila kamu type nanti coding dalam Python, kita akan guna simbol. Bracket tu tak ada lah, tapi bracket tu ada. Kena ada. Kemudian dia mesti ada simbol ni. Nampak tak simbol apa? Koma, pembuka kata. Faham ya? So, kalau cikgu type dalam bentuk pembuka kata macam ni. Contoh cikgu type pembuka kata, kemudian cikgu tulis nama. Tapi dia ada simbol pembuka kata dengan penutup kata. So, ini adalah data jenis string lah kan. Tu beza dia lah. Ataupun kalau kamu tak guna yang 1 koma, kita boleh guna 2 koma ni. So, dia samalah dua-dua ni. Kalau kamu type macam ni pun dia terima. Ataupun kalau satu lagi cikgu type macam ni. Dia ada double quote. Dia panggil double quote. Ni istilah dia cikgu tulis juga ni. Kamu kena catat nanti. Nama dia adalah double QUOTE. Double quote nama dia. Okay. So, tu adalah untuk string. Okay. Ruang kosong. Ruang kosong, space yang kamu type kan. Bila kamu type dengan phone atau dengan laptop lah. Bila kamu type yang bar yang besar tu, bar space kan. Bar, apa nama dia? Dia adalah ruang kosong pun dikira sebagai satu string juga. Dikira sebagai satu string. Okay. Okay. Simbol koma. Koma, kata koma lah. Okay, koma. Ni koma ni. Okay. Kalau kamu type simbol koma dalam pengaturcaraan Python nanti, dia akan menggabungkan 2 string dengan satu ruang kosong. Contoh dia akan jadi macam ni lah. Kalau cikgu type guna koma, dia akan keluar macam nama. Lepas tu ada ruang kosong, saya. Dia gabungkan macam tu. Dia akan jadi gabungan 2 perkataan. Okay, itu kalau kita guna simbol koma. Okay, kemudian simbol tambah. Kalau guna simbol tambah, okay, dia akan menggabungkan, sekejap padam. Okay, dia akan menggabungkan 2 string tanpa ruang kosong. Apa maksud dia? Dia akan jadi macam mana? Kamu rasa dia akan jadi macam mana? Kalau kita guna simbol plus,
dalam type coding nanti, dia akan menggabungkan dua string tanpa sebarang ruang kosong. Dia akan jadi apa? Contoh macam tadi, dia akan jadi nama, dia rapat lah, betul tak? Dia akan jadi macam ni, nama saya. Dia tak ada ruang kosong, dia akan jadi rapat. Okey, itu adalah simbol tambah. Kemudian simbol, apa nama simbol ni? Asterisk. Star kan? Star. Kamu panggil apa star? Kamu panggil apa simbol ni? Star. Star kan? Ataupun asterisk ke apa nama? Asterisk tu, yang ni nama apa? Hashtag. Kalau macam ni hashtag Hashtag. Ni star lah star kan. Kita panggil star lah. Okey. Simbol star dia akan ulang string kamu. Fungsi star ni dia mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Contoh dia macam mana? Contoh dia kalau cikgu type star tu star 2, nanti dia akan jadi contohlah perkataan nama tu dia akan berulang jadi nama. Dia jadi 2 kali lah. Star 2 tu maknanya dia mengulang string tu ikut bilangan yang kita nyatakan. Kalau cikgu tulis star 3, dia akan jadi nama tu 3 kali. Nama. So dia akan ulang 3 kali lah. So simbol untuk star dia maksudnya untuk ulangan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat, boolean. Tadi cikgu dah terang dah. So kita tengok lebih detail lah. Okey, boolean ni mempunyai hanya 2 nilai sahaja, sama ada true atau false. Okey, 2 nilai ini dipanggil nilai logik, iaitu kita akan guna nombor perduaan lah, 1 dengan 0. Komputer dia akan faham macam tu. Kalau 1 maknanya mewakili benar dan 0 ni mewakili nilai palsu lah. Itu adalah yang berkaitan dengan boolean. Okey. So, terdapat 3 perbezaan ketara antara Python dengan bahasa pengaturcaraan Java, C++ dan juga C hashtag. C hashtag tu. So, apa perbezaan yang ketara? Yang pertama, dari segi data type. Okey, data type tu apa bahasa Melayu dia? Siapa boleh translate? Data type apa dia punya nama bahasa Melayu? Jenis data. Betul. Yang kita duk belajar ni sebenarnya. Cikgu saja nak uji bahasa Inggeris kamu. So, ni adalah jenis data. Okey. So, perbezaan yang pertama dari segi jenis data. Okey, kalau kita tengok tadi, cikgu dah cerita sebenarnya. So, ni kira rumusan lah ni. Okey. Jenis data, kalau Python, dia tidak menyokong jenis data, float dan juga char kan? Tidak menyokong jenis data, float dan char. So, tadi kita guna apa tadi? Kalau float, kita guna apa? Double. Ke tidak menyokong jenis data double ni, cikgu silap ni kan? Double kan? Sebab dalam Python kita guna float kan? Cikgu silap ni. Double. Dalam Python kita tak boleh type double kan? Dia tak faham kan? Kita kena type float. So, tidak menyokong jenis data double dan char. Char pula kita tak boleh type kalau dalam Python. Tapi kita kena guna apa? Kita kena guna istilah apa tadi? String kan? String. Kalau double ni kita kena guna float lah dalam Python. Nanti cikgu akan, bila kamu buat coding sebenarnya yang tu kamu baru nampak. So ni cikgu just cerita dululah. Okey. Nombor 2. Dari segi perbezaan cara membuat pengisytiharan. Okey. Kalau dalam Python kita tidak memerlukan apa-apa keyword. Tak payah apa-apa keyword lah, boleh type terus. Tapi kena type ikut jenis data yang betul tadilah. Okey, nombor 3, blok penyataan. Blok penyataan ni macam mana kamu nak type lah coding kamu. So, menggunakan indent. Dalam Python, kita kena ada indent. Indent tu tahu tak apa? Indent. Apa dia indent? Jarak. Jarak, ya. Contoh kan kalau kita nak type kan coding, kalau macam tajuk sebelum ni kan kamu belajar buat algoritma. Bila kita tulis pseudocode kan, kita tulis pseudocode lah terutamanya kan, kita akan ada contohlah start dengan mula lah, mula. Lepas tu nombor 2, kalau dia ada melibatkan pilihan kan, so jika apa-apa-apa, so bawah dia papar. Contohlah ni cikgu tulis papar, maknanya dia kena ada jarak kat sini. Nampak dia ada jarak. Kamu tak boleh type papa tu kalau ikut di bawah jika, betul-betul bawah J. Dia dikira salah lah. Sebab jika tu dia ada dia punya pilihan. Lepas tu dia ada pula jika tidak kan. Jika tidak. Kemudian dia ada pula bawah dia maka paparkan apa pula. Itu dipanggil indent lah. Jarak. Okey, indent. Okey.
Pengatur caraan lain menggunakan, ni kalau pengatur caraan Java, C++ dengan C hashtag tu dia akan guna simbol, dia panggil apa? Curly bracket. Curly bracket. Bracket yang berlekuk-lekuk tu. Kalau kamu tengok ada dalam phone kamu pun ada kan. So itulah perbezaan utama antara Python dan juga bahasa pengatur caraan yang lain. Okay. Okay, sekarang cikgu ada latihan ni, kamu boleh jawab lah siapa cepat dia dapat. Tak ada dalam kelas point. Okey. Latihan yang pertama. Okey, contoh. Okey, ni adalah contoh yang cikgu tulis dia punya data dia. Okey. Bilangan pelajar sama dengan 30. Ni adalah data kamu lah, maknanya nilai dia 30. So, apakah jenis data 30 tu? Siapa boleh jawab? Kita dah belajar tadi jenis-jenis data. Kalau nombor dia ada dua kategori. Integer dengan apa tadi? Double kan? Perpuluhan. So dia kategori mana? Nombor bulat. Nombor bulat apa nama dia? Integer je. Integer. So dalam coding kena tulis integer lah, jangan tulis nombor bulat. Sebab kita nak biasakan dengan bahasa Inggeris lah kan. Okey. Yang kedua untuk gaji. Okey, cikgu nak cerita pemboleh ubah. Okey, ni cikgu bagi tahu sikit lah. Yang ni lah dipanggil pemboleh ubah. Maknanya kamu bagi tahulah nama dia bilangan pelajar. Okey, ni gaji. Okey. Gaji sekarang data kita nilai dia 1,500.60. Kan gaji kan dia dalam duit kan, RM. So dia kena ada perpuluhan. So apakah jenis data dia? Nombor double. Double. Apa ejaan dia? Istilah dia apa? Double lah, double. Kena jawab double sebab ni kira secara umum. Dia tak tanya dalam Python lah. Kalau dia kata apakah jenis data dalam Python, kamu tak bolehlah jawab double. Kena jawab float. Tu kalau dia tanya dalam Python. Tapi sekarang kita umum sahaja. Okay, kemudian yang ketiga. Sudah bayar, dia keluar false. So ni jenis data apa? Apa nama dia? Apa jenis data dia? Apa jawapannya? Jenis data apa dia? Apa jawapannya? Cepat jawab. Boolean. Boolean. Pandai. Okey. Ejaan ni jangan lupa Boolean. Boolean. Okey. Kemudian nombor 4. Okey. Grade. Cikgu tarik grade sama dengan. Okey. Kemudian tadi cikgu ada terang. Kalau kita guna pembuka kata, dalam dia ada satu huruf je cikgu tarik A sahaja. So ini jenis data apa? Char. Char salah. Kalau char salah. Bukan char. Kalau char dia takkan ada koma macam ni. Dia takkan ada pembuka kata. Kalau dia A sahaja, ya betul dia adalah char. String, ya. So string so sekarang kamu dah tahu beza. Bila ada je pembuka kata, tak kira lah dia satu koma ataupun macam bawah ni nanti dua koma, dia adalah kategori string. Sebab dia kira walaupun dia hanya satu huruf A, tapi dia dah jadi data berbentuk string dah sebenarnya. Okey. Yang kelima, bawah sekali. Ni rasanya dah tahulah jawapannya apa dia. Ada pembuka kata, lepas tu ada Siti Aisyah dalam dia. So jenis data apa? Char? Char lagi salah. Masih lagi tak tahu beza tu. Kalau char salah. Ni dalam perkataan dah kan. Jelas dah dia dah jadi satu perkataan. Bukan satu lah, dua lah nama orang. Siti Aisyah. So dia adalah data string. Mesti string lah. Okay. Tu adalah jenis-jenis data. So sekejap lagi cikgu share. Ada lagi sebenarnya nak bagi satu lagi contoh latihan. Tetapi tak sempat cikgu nak type kat sini. So untuk kelas hari ni kiranya dah habis lah kat sini. Nanti cikgu akan share slide-slide tadi supaya kamu boleh catat dia punya nota. Okay. So, apa yang kamu dah dapat hari ni? Boleh dapat tak banyak benda hari ni? Apa yang kamu dah pelajari? Okay. Jenis data. Okay, kita cuba buat rumusan. Okay, kita cuba buat rumusan balik. Okay, apa jenis, berapa bahagian utama data tadi? Kita ada berapa bahagian? 3. Betul, 3. Betul. Okay. Kita ada 3 bahagian utama. Apa bahagian pertama?
Number. Number, ya, nombor. Maknanya semua jenis-jenis data yang bernombor ni kita ada satu kategori dia. Okey, dalam nombor pula kita ada berapa data pula kita pecahkan kepada berapa? 2. 2, iaitu nombor apa? Nombor bulat. Nombor Integer. bulat, integer dengan nombor perpuluhan. Double lah. Okey, bagus, betul. Okey, yang kedua, bahagian kedua kita ada data jenis apa? Text. Teks. Okey, betul. Teks pun kita ada 2, iaitu yang pertama adalah apa tadi? Aksara dengan Char. Okey, karakter tadi. Okey, betul. Aksara, char. Dengan satu lagi? String, pandai. Ya, mesti ingat char, string. Dia mesti ada 2 tu lah. Okey, itu untuk data teks. Okey, yang ketiga data apa tadi? Boolean. Bukan boolean. Boolean tu dia punya sub dia, anak dia. Apa nama besar dia apa tadi? nilai Nilai logik. logik. Boolean, betul lah tu kan, boolean pun boleh lah. Nilai logik, nilai logik kita bahasa Melayu sajalah, bahagian-bahagian tu bahasa Melayu boleh sebut. Okay, nilai logik ataupun boolean, betul lah juga. Okay, kemudian dalam boolean kita ada berapa nilai? 2. Iaitu Benar, palsu. benar, palsu ataupun true false lah. Kalau boleh ingat istilah BI dia tu true dengan false. Okay, so itulah yang kamu pelajari hari ini. Okay, tahniah lah siapa yang dah berjaya faham tu. Okay, bagus. Dan kamu kena ingat sampai bila-bila lah ni, sebab nanti naik form 3 lagi lah banyak nak guna. Okay, so untuk kelas hari ni cikgu rasa sampai di sini sahajalah. Okay, nanti cikgu akan share ada sedikit latihan tu untuk kamu cuba dan juga slide untuk nota tadi. Lepas tu nanti naik cuti kita akan start dah buat coding tapi itulah dalam keadaan kita PDPR ni memang agak mencabar lah, sebab sepatutnya kita buat coding ni kalau ada komputer lagi senang kan, skrin pun besar, nak type pun senang, tapi nak buat macam mana kan dah keadaan macam ni, so kita kena teruskan jugalah untuk coding kita. So cikgu nak nanti kamu cuba install satu app, nama dia Replit, REPLIT. Nanti kamu cuba cari lah, REPLIT. Tak silap cikgu tu ejaan dia lah. Nanti cikgu akan share balik benda tu. Contoh gambar app dia macam mana. Okay, install dalam phone kamu. Sebab nanti naik cuti kita dah nak start buat coding. Okay, boleh ha? Clearkan lah storage. Jangan bagi alasan cikgu tak boleh nak install, storage phone penuh. Cuba clearkan dulu kamu punya gambar ke video tu, kamu save lah dekat lain dulu. Nanti lepas dah habis nanti boleh uninstall balik lah Replit tu. Okay? So kalau tak ada soalan apa-apa dah, cikgu stop kat sini untuk kelas hari ni. So thank you semua. Ya, ada soalan. Boleh tak letak kehadiran dekat group parents tu, nanti mama saya ingat tak masuk kelas. Tak apa sebab lepas kita stop Google Meet ni, cikgu akan dapat satu senarai Google Sheet tu, nanti cikgu boleh masuk dalam tu. Okay. Okay, bagus. Okay, lepas ni jangan ponteng-ponteng dah. Faham? Tahu pun mak dia takut, mak dia marah ke apa. Okay, kamu kena ingat tanggungjawab pada diri sendiri. Ni cikgu risau ni kawan kamu ni, Davi. Mana pergi? Davi, Ayuni, langsung lama. Paling lama cikgu tak nampak dah. Mana pergi Davi ni? Hidup lagi ke dia? Hidup ke lagi dia? Hidup lagi. Cikgu ingat dia dah pengsan ke pergi mana ke? Takkan nombor dia dalam tu, adakah dia masih guna nombor tu? Ada. Ada lagi? Dah diam je, pelik sungguh lah. Kamu tolong ingatkan kawan-kawan kamu ni. Ayuni pergi mana Ayuni? Pun sama kot, tak ada dah. Siapa best friend dengan Ayuni ni? Tak ada best friend dengan Ayuni. Kaisara Damia Aina. Kaisara Damia. Mana Kaisara Damia ni? Senyap je dia. Takut dia join, lepas tu dia tidur. Kaisara Damia cuba cakap sikit nak dengar. Masa kita ada lagi tak habis ni, bolehlah menyembang. Mana Kaisara Damia? Ya. Ada pun. Okey, kamu best friend dengan Ayuni kan? Mana Ayuni pergi? Hilang pergi mana dia? Tak ada. Tak tahu. Kamu tak ada WhatsApp, call dengan dia? Tak. You ko, kata best friend. Ke dah gaduh dah? Dah berpisah. Tolong ingatkan Kaisara Damia, nanti tolong mesej-mesej lah Ayuni tu. Tanya-tanya khabar dia, lepas tu kamu ingatkan dia masuk kelas. Okay?
Boleh. Okey. Sama jugalah yang lain yang tak muncul-muncul ni kamu pun tolonglah ingatkan samalah. Kan? Takkan kamu seorang je nak dapat ilmu. Nanti kawan kamu tertinggal, tak belajar. Rugilah rugi. Okey? So kalau ada apa lagi nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Cikgu sihat. Sihatlah ni kalau tak cikgu tak boleh buat kelas lah. Okey? Ada lagi? Tak ada lah. Okey, tak adalah kita berhentilah. Cikgu pun nak masak ni. Ya Allah, saya tak tahu nak masak apa. Kamu tak apalah, tunggu-tunggu mak kamu dah siap dah masak. Okey, so kita berhenti di sinilah. Okey, Assalamualaikum semua. Thank you. Waalaikumsalam. Salam. Okey, bye-bye. Selamat Hari Raya Haji. Selamat.